علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 6 hari bulan 4 2022. Pengajian kita pukul 11 pagi iaitu tafsir Al-Munir ya, tafsir Munir. Kita mulakan balik daripada surah Yasin. Bermula ayat pertama. Surah Yasin ayat pertama. Dan ibu ayah, untuk surah Yasin ini, alhamdulillah hari ini saya baru saja pergi hantar untuk cetak surah Yasin punya tafsir. Tak tahulah berapa harganya nanti. Kira ibu-ibu semua yang order tafsir dengan saya belum hantar lagi. Saya tunggu surah Yasin ni siap. Siapa nak tambah, boleh tambah lah. Surah Yasin tak tahu harganya berapa. InsyaAllah ya. Ibu ayah, kita apa tujuan saya buat buku tu, mudah ibu-ibu ayah. Di samping tengok dekat sini, boleh ada kitab tafsir yang dipegang dekat tangan. Besar saiz A4 insyaAllah ya. Surah Yasin Makkiyah. Surah Makkiyah. Wahya salasun wa samanuna ayatan. 83 ayat. Okey, boleh surah Makkiyah maksudnya diturunkan sebelum hijrah. Diturunkan sebelum hijrah ya. Tasmiyatuha. Kenapa dipanggil surah Yasin? Tasmiyatuha. Summiyat surata Yasin. Dinamakan surah Yasin. Kenapa? Liftitahiha bihadhil ahrufil hijaiyah. Waalaikumsalam Kak Fatimah. Kerana bermulanya surah ini dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Yasin adalah huruf hijaiyah ya. Allati qila fiha inha nida'un ma'nahu ya insan. Ada qila maksudnya dikatakan mengenai Yasin itu, ia adalah satu nida maksudnya panggilan yang bermaksud ya insan, ya ni ya nida, ya wahai insan. Bermakna ada pendapat Yasin, sin tu maksudnya insan. Pada bilughatil Tayy, maksudnya pada lughah Bani Tayy. Ada satu kabilah namanya Bani Tayy. Okey, cukup itulah ya. Okey. Kemudian kita terus masuk kepada saya. Apakah yang akan kita belajar dalam surah Yasin ini? Apa yang akan kita belajar dalam surah Yasin? Akan kita belajar dalam surah Yasin, tengok Mushtamalatuha. Waalaikumsalam Ibu Hayati Hambal. Alhamdulillah. Mushtamalatuha maksudnya isi kandungan. Isi kandung surah Yasin ni cerita pasal apa? Tadammanat hadhihi suratu, terkandung oleh surah ini kasairi suwaril makkiyah. Sebagaimana surah-surah makkiyah yang lain. Surah makkiyah yang lain. Surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Al-Muftatahah bi ahrufi hijaiyah. Al-Muftatahah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa dia? Al-Kalam an usulil aqidah. Perbicaraan mengenai usul aqidah. Maksudnya surah Yasin ini diturunkan di Mekah. Dan kebanyakan surah diturunkan sebelum hijrah. Dan diturunkan di Mekah. Dan kebanyakan surah-surah yang turun sebelum hijrah ini menceritakan mengenai usul akidah. Mengenai tauhid lah. Tauhid, apa dia?
Antaranya min ta'zimil Quranil Karim, menceritakan mengenai betapa pentingnya kita kena membesarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Kita kena agungkan Al-Quran. Dan juga menceritakan mengenai bayani qudratillah wa wahdaniyatihi. Menceritakan kudrat Allah dan keesaan Allah. Okey. Wa tahdidi mahamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil basyarah wal inzar. Dan menegaskan, menjelaskan tanggungjawab Nabi, iaitu memberi khabar gembira dan juga memberi khabar peringatan. Tugas Nabi adalah memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Wa isbatil ba'si dan menegaskan mengenai kebangkitan dengan dalil-dalil hissiyah, dalil-dalil yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Musyahadatan minal khalqi, dengan dalil-dalil yang dapat dilihat dengan musyahadah, dengan mata kepala kita, minal khalqi al-mubtada' wal ibda' allazi lam yasbaq lahu mathil. Itulah dia menceritakan mengenai hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran mula-mula menceritakan mengenai Allah bersumpah dengan Quran. Surah Yasin ini Allah mulakan dengan Allah sumpah dengan Quran. Wal Quranil Hakim. Apa Allah bagi tahu? Ala anna Muhammadan rasulun haqqan. Allah bagi tahu Nabi Muhammad betul-betul rasul daripada Tuhan sekalian alam. Apa tujuan baginda diutuskan? Untuk memberi peringatan kepada kaum Arab, kaumnya kaum Arab, dan selain Arab, kita lah, ya, daripada umat-umatnya. Apa dia? Fanqasaman nasu min risalatihi fariqain. Maka tugas Rasul menyampaikan risalah. Maka manusia setelah mana Rasulullah SAW menyampaikan risalah, manusia terbagi kepada dua puak pula. Manusia terbagi pada dua puak. Fariqun mu'anidun la amal fi imanihi. Satu puak yang mana mereka menentang Nabi, yang tidak ada harapan mereka beriman. Waalaikumsalam Ibu Nolia. Satu puak mereka menentang Nabi bulat-bulat dan tak ada harapan mereka ni beriman. Satu lagi ada harapan. Ada harapan mereka ni, ada harapan yurja lahul khair wal huda. Diharapkan mereka ni mendapat kebaikan dan petunjuk. Ada harapan. Bermakna ada satu puak memang mereka tolak mentah-mentah. Memang tak nak dengar langsung. Apa contoh manusia ataupun individu daripada puak tu Ibu? Apa contoh? Yang kita tahu sejarah dia dalam sirah memang tolak Nabi mentah-mentah, memang tak nak ikut langsung. Tok hati tu memang tertutup langsung. Benci betul dengan Nabi. Siapa antara pemuka-pemuka yang golongan pertama tu? Antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, sampai Abu Lahab. Allah sebut dalam Quran Abu Lahab tu. Dalam Quran Allah sebut Abu Lahab. Memang tentang bulat-bulat. Siapa pula yang mana mereka ini ada harapan petunjuk? Itulah para sahabat yang lain. Asalkan jadi sahabat saja, mereka adalah golongan mereka yang mendapat petunjuk. Okey. Kemudian Allah summa darabal masala lahum bi ahli qaryatin kazzabu rusulahum wahidan ba'dal akhar. Kemudian bermula nanti kita jumpa ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Bermula ayat tu nanti Allah buat satu perumpamaan. Allah suruh buat perumpamaan seperti penduduk satu kampung yang mendustakan para rasul. Mendustakan para rasul, lalu mereka bunuh pula. Mereka mendustakan para rasul, kemudian Allah Ta'ala kemudian datang satu orang dari hujung kota, iaitu Habib An-Najjar, datang bagi nasihat pada mereka, wahai orang kampung semua, wahai kaumku, ikutlah Nabi-Nabi tadi, janganlah kamu tentang. Dia pula kena bunuh. Itu kisah Habib An-Najjar. Okey. Kemudian apa lagi yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Yasin? Apa lagi Allah bagi tahu dalam surah Yasin? Kemudian wantaqalal bayan ila isbatil ba'thi wal qudrati wal wahdaniyah bi ihya'il ardi al mayyitah. Kemudian pada ayat-ayat seterusnya Allah Taala bagi tahu mengenai isbatil ba'thi, adanya kebangkitan,
Dan esanya Allah Ta'ala, apa kisahnya? Allah Ta'ala beritahu betapa hebatnya Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati. Okey, ibu ayah. Kita akan belajar nanti perumpamaan. Allah bagi tahu, Allah mengisahkan dalam surah Yasin mengenai kuasa Allah Ta'ala itu adalah menghidupkan bumi yang mati. Jadi ibu ayah, bumi yang mati, kenapa Allah bagi tahu kisah Allah hidupkan tumbuhan melalui bumi yang mati, bumi yang kering kontang tandus? Allah Ta'ala nak bagi tahu sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada sumber apa-apa. Begitu jugalah Allah berkuasa untuk hidupkan manusia di mahsyar nanti. Sebagaimana tumbuh pokok-pokok daripada bumi yang kontang, begitulah manusia akan keluar dari kubur masing-masing nanti. Ibarat macam itulah. Kita akan belajar dalam surah Yasin. Jadi setakat itu saja dulu untuk kita punya isi kandungan surah Yasin secara ringkas lah. Ada banyak lagi tapi kita ambil pendek-pendek. Kita terus masuk kepada tafsiran. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, macam saya kata, tafsir tidak ya, sekejap saya tengok. Jadi ibu ayah semua, ada tak sesiapa yang nak kitab tafsir ni? Kitab tafsir ni, tafsir surah Yasin ni dalam bentuk disset. Kalau nak, kena cepat WhatsApp saya. Cuma nombor saya yang biasa tu, nombor tu, handphone tu dah rosak. Baru rosak pagi tadi. Baru rosak, jatuh kena air ke apa ke, kena rosak, dah tak boleh buka dah. Okey, dapat tengoklah kalau boleh repair. Kalau tak boleh repair, kena dapat yang lain lah insyaAllah. Jadi kalau siapa nak, kena WhatsApp saya cepatlah. Guna nombor satu lagi, nombor Maxis tu. Okey. Ini belum lagi. Ya. Kita tengok dulu sababun nuzul. Sababun nuzul ayat yang pertama. Okey. Sebab turun ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim akhraja Abu Nu'aimin fid Dalail an Ibni Abbasin. Telah mengeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Dalail daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sajdah. Nabi SAW baca surah Sajdah, baca fi sajdah fayajharu bil qira'ah. Fayajharu bil qira'ah. Baginda baca dengan kuat hatta yata'azza bihi nasun min Quraisy. Nabi baca surah Sajdah, Nabi baca dengan kuat, lalu beberapa orang Quraisy jadi sakit hati. Hatta qamu liyakhuzuhu. Hingga mereka bangun nak dapatkan Nabi, nak pukul Nabi, nak tangkap Nabi. Wa idza aydihim majmu'atun ila anaqihim. Tiba-tiba tangan mereka majmu'ah ila anaqihim. Tangan mereka itu dihimpunkan ke leher mereka. Tangan mereka tu macam mana kita buat menyebabkan leher mereka tu jadi terdongak. Okay, macam dibelenggu tangan tu. Wa idza bihim umyun la yubsirun. Dan tiba-tiba mereka jadi buta, tak nampak. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Maka mereka pergi jumpa Nabi dan mereka berkata, nunshidukallah warrahim ya Muhammad. Maksudnya kami minta Allah Ta'ala bersifat rahmat terhadap kami, wahai Muhammad. Fada'a hatta zahaba zalika anhum. Maka Nabi pun berdoa sehingga hilanglah demikian daripada mereka. Lalu turunlah ayat sampailah am lam tunzirhum la yu'minun falam yu'min min zalikan nafar ahadun. Ya Allah ibu ayah, tengok ya.
Ibu ayah, dalam ayat pertama sampailah ayat yang ke berapa dalam surah ni, ayat awal-awal surah Yasin, ada ketika Nabi baca surah Sajadah, saya ulang balik Nabi baca surah Sajadah, ada satu golongan daripada Quraisy yang tak puas hati dengan Quran. Lalu mereka datang nak serang Nabi. Lalu apa terjadi? Allah Ta'ala telah tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di leher, macam kena gari tapi dekat leher tangan mereka. Dahlah macam tu, dan tiba-tiba Allah butakan mata mereka. Lalu mereka cakap pada Nabi, wahai Muhammad, mintalah Tuhan kau sembuhkan kami. Bersifat rahmat pada kami. Nabi pun berdoa, lalu mereka pun terlepas daripada azab tadi, tangan terbelenggu, mata jadi buta. Adakah mereka beriman dengan Nabi, ibu ayah? Adakah selepas Allah lepaskan mereka daripada azab itu, mereka beriman dengan Nabi? Jawapannya tidak. Sombongnya, ya Allah, sombong ya amat. Padahal dah nampak depan mata kebenaran Nabi SAW. Ibu ayah nak tanya, kita perlu tak jadi macam ni untuk beriman dengan Nabi? Perlu tak kita ni orang Melayu ni, Islam Malaysia ni, kena buat macam tu untuk masuk Islam? Tak perlu. Rezeki kita ibu ayah, kita ni dah Islam sejak keturunan kita, awal-awal lagi kita dah Islam. Syukur sangat kita Islam. Syukur sangat kita dapat ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ada siapa pun paksa kita. Syukur sangat kita beriman dengan Tuhan yang betul. Syukur sangat kita sekarang ni beriman dengan Al-Quran. Mereka tak beriman dengan Quran, kita beriman dengan Quran. Ucaplah ibu ayah di rumah masing-masing ucap Alhamdulillah. Syukur sangat ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita masuk pada tafsir. Itu sababun nuzul. Itu sababun nuzul ayat yang pertama. Kita masuk pula kepada tafsiran dia. Ya. Okay. Sorry ibu ya. Sebelum masuk tafsir, saya suka untuk kita tengok dulu, kita panggil mufradat lughawiyah. Dalam tafsir Al-Munir ni bagusnya ada mufradat lughawiyah. Kita tak masuk tafsir lagi, kita masuk pada mufradat lughawiyah, maksudnya nak bagi tahu kenapa Allah sebut Yasin contohnya, gitu ya. Belum masuk tafsir lagi. Yasin boleh baca Yasin dengan panjangkan ya dan mengizharkan nun. Tak apalah, ini Yasin ini kita lompat je. Kita lompat. Okey. Kita tengok ibu ya pada wal Quranil Hakim. Tengok wal Quran Hakim dari segi bahasa ya, belum tafsir lagi. Waw itu wawul qasam, waw sumpah. Yaqsimullahu ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Quran al-muhkam bi'ajibin nazam wa badi'il ma'ani atau bizil hikmah. Allah bersumpah dengan menyebut Al-Quran wal Quranil, Al-Quran yang muhkam, Al-Quran yang hukum hakamnya telah tetap. Bi'ajibin nazam, dengan susunan yang, nazam ni susunan yang cantik, yang ajaib. Wa badi'il ma'ani, dan makna-makna yang badi'. Au bizil hikmah, Al-Quran yang penuh hikmah. Allah bersumpah dengan Al-Quran nak bagi tahu apa? Ala anna Muhammadan rasulun min indillah. Allah sumpah dengan Al-Quran dan Allah menyebut Nabi Muhammad itu adalah rasul dari sisi Allah. Apa tujuan? Li'alla yashukka ahadun fi kaunihi mursalan. Supaya, kenapa Allah bersumpah? Supaya satu orang pun tidak syak bahawasanya Nabi adalah Rasul. Maksudnya Nabi Rasul kita kena yakin. Jadi untuk meyakinkan manusia Nabi ini Rasul, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Wal Quranil Hakim. Jadi ibu ayah, Al-Quran adalah mukjizat. Dan orang Arab tahu tak Al-Quran itu memang daripada Allah, bukan daripada Nabi? Nak tanya ibu ayah. Agak-agak orang Arab tahu tak Al-Quran itu memang daripada Allah dan bukan kalam Nabi? Mereka tahu. Bahkan mereka sangat-sangat tahu.
Allah cabar dalam surah Al-Baqarah, Allah cabar. Fa illam fa'tu bi suratin min mislih. Allah cabar, fa'tu bi suratin min mislih. Datangkanlah satu surah seperti mana satu surah dalam Al-Quran. Allah kata fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah kata fa illam taf'alu, kamu memang tak dapat buat. Wa lan taf'alu, Allah sebut lam baru lan dalam surah Al-Baqarah. Fa illam taf'alu, itu sekarang. Sekarang ni kamu tak dapat buat. Walan taf'alu, memang selama-lamanya kamu memang takkan dapat buat. Bukan setakat sekarang, tetapi selama-lamanya kamu semua memang takkan dapat buat satu surah macam yang Allah Ta'ala buat. Jadi Allah kata fattaqun nar, takutlah kamu pada neraka. Jadi boyah, mereka sangat tahu Al-Quran itu bukan daripada Nabi. Al-Quran itu adalah memang datang daripada Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Tetapi kenapa mereka tak nak beriman? Kerana Allah Ta'ala dah patri hati mereka, dah tutup hati mereka. Betul Kak Fatimah, sangat ajaib Al-Quran, sangat-sangat ajaib. Lalu Al-Quran ini, mereka tahu Al-Quran itu benar. Tengok, Allah bersumpah terus dengan Quran. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Lalu Allah kata, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memang rasul daripada rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Jadi nampak, sebelum Allah sebut innaka, Allah bersumpah dulu dengan Al-Quran. Jadi tengok gaya bahasa, uslub yang Allah Ta'ala gunakan, uslub biasa-biasa ke uslub yang sangat tinggi, boy. Dengan wal Quran, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Allah sifatkan Al-Quran dengan Al-Hakim. Kemudian dah itu Allah kata innaka. Ada inna lagi. Ada inna. Lepas tu laminal, ada lam takkid. Ya Allah, tingginya Allah gunakan bahasa. Tapi kita takkan faham kalau kita tak belajar kaedah bahasa Arab. Kita tak tahu inna tu apa benda. Kita tak tahu lam tu lam takkid. Maka kita takkan nampak ketinggian bahasa yang Allah gunakan. Oleh kerana kita dah belajar lah, kita nampak ibu ayah. Badik ni apa ni Pak Cik Wahab, badik ni ilmu gaya bahasa yang Allah gunakan itu tidak ada tandingan. Badik tu yang tidak ada tandingan, tidak ada yang sebelum ni mampu buat macam tu. Tu badik tu kita kata bid'ah tu maksudnya tidak ada sebelumnya. Dan badik gaya bahasa yang sangat tinggi yang tidak ada lawan, yang tidak terlawan. Boleh faham tak Pak Cik Wahab badik tu apa? Boleh insya-Allah. Okey. Kita teruskan. Ini belum tafsir Ibu Ayah, saya ulang balik. Ini belum tafsir lagi ni. Ini baru menerangkan setiap kalimah dulu. Belum tafsir lagi ni. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kid, dan Allah datangkan ta'kid bil qasam. Ta'kid Allah menegaskan dengan sumpah. Wal lam, Allah sumpah dengan wal Quran, dan lam ni laminal mursalin tu. Lam ni pada laminal mursalin apa tujuan? Diraddi ala man ankara risalatah. Untuk rad, untuk menolak orang yang mengingkari risalah Nabi, risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengingkarinya? Minal kuffar. Orang kafir kata lasta mursala risalatihi, risalah Nabi, kerasulan Nabi. Lasta mursala, mereka kata wahai Muhammad, lasta mursala, engkau ni bukan rasul lah. Tak nampak? Ya Allah, sorry. Terima kasih Pakcik bagi tahu. Okay, sorry. Tak nampak. Okay, dah nampak semua? Jelas tak? Kalau tak ada dia lupa. Terima kasih banyak Pakcik Wahab, banyak Ibu Nolia. Orang kafir kata lasta mursala, wahai Muhammad, engkau bukan rasul. Lalu Allah datangkan ala siratin mustaqim. Allah nak yakinkan Nabi, wahai Muhammad, engkau jangan takut. Engkau memang rasul. Orang kafir kata lasta mursala, engkau bukan rasul. Wahai Muhammad, aku sendiri bersumpah dengan Al-Quran, engkau memang rasul. Ai at-tariqil qawim, at-tariqil qawim alladhi la iltiwa'a fihi wa la i'wijaj. Siratin mustaqim dari segi bahasa maksudnya jalan yang lurus tidak bengkok. Jalan lurus tidak bengkok. Bal huwa al-musil ilal matlub. Bahkan ia yang menyampaikan kepada yang dituju. Apa dia? Fil aqidah. Aqidah ni ada kita punya matlub. Ada kita punya tujuan aqidah adalah mengesakan Allah.
Maka jalan yang Nabi bawa adalah jalan akidah yang betul, mengesakan Allah Ta'ala, tak ada Tuhan lain. Wasyariah, jalan yang Nabi bawa adalah jalan yang betul, menunjukkan kepada syariat, agama yang betul. Pada tauhid wal istiqamah fil umur, dan istiqamah pada segala urusan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang Nabi bawa adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Okey. Tanzil al-azizir rahim. Okey, apa maksud tanzil al-azizir rahim? Ai innal Quran tanzilun munazzal minal azizil ghalib fi mulkihi. Apa maksud tanzil al-azizir rahim? Al-Quran adalah diturunkan daripada Allah Ta'ala yang maha perkasa, yang menguasai pada segala kerajaan. Al-Quran ini diturunkan oleh Al-Aziz. Al-Aziz Allah maha perkasa. Adakah maha perkasa sahaja? Lagi Ar-Rahim, lagi penyayang. Dahlah Allah Ta'ala menguasai segala-gala. Allah Ta'ala raja kepada segala-galanya. Tapi ada raja yang sombong, ada raja yang angkuh. Allah Ta'ala adalah raja kepada segala-galanya, penguasa kepada segala-galanya. Masa yang sama Allah Ta'ala adalah Ar-Rahim, maha mengasihani segala makhluk dia. Jadi digabungkan Al-Azizur Rahim. Bukan Al-Aziz saja. Allah gabungkan Al-Aziz, maha berkuasa, maha berkuasa, masa yang sama dia juga adalah maha penyayang. Sangat penyayang pada segala hamba dia. Apa tujuan? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Okey. Jadi litunzira, ibu ayah, macam kita belajar, kita belum tafsir lagi ya, ni baru tafsir bahasa je. Lam huruf lam dia kena muta'alliq kan? Dia kena kembali pada sekian-sekian. Jadi litunzira, supaya engkau memberi peringatan. Supaya apa ni? Supaya, maksudnya diturunkan Al-Quran supaya engkau bagi peringatan. Maksudnya kenapa Quran diturunkan? Jawapannya supaya engkau wahai Muhammad memberi peringatan qauman, kepada kaum ma unzira aba'uhum. Kaum yang mana tidak diberi peringatan nenek moyang mereka. Jadi ibu ayah, jarak di antara Nabi dengan sebelum Nabi Muhammad, Nabi apa? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi apa ibu ayah? Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah dalam 400-500 tahun lebih kurang. Lama ke sekejap? Lama ya. Tempoh 400-500 tahun tu lama. Lama ibu ayah. Jadi sudah lama nenek moyang mereka tidak dapat peringatan. Maka apa ni, Al-Quran turun supaya kau wahai Muhammad memberi peringatan pada kaum yang tidak diberi peringatan nenek moyang mereka. Fi zamanil fatrah. Pada zaman fitrah. Fitrah maksudnya mereka beriman dengan agama fitrah. Maksudnya agama fitrah ni agama nenek moyang mereka yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Macam itulah. Cuma agama tu masih betul lagi. Cuma dah lama tak diberi peringatan, maka banyak mereka yang telah sesat. Okey. Yang telah menyeleweng. Au litatawuli muddatil fatrati baina Isa wa Muhammad alaihi wasallam, ataupun kerana panjangnya tempoh fatrah, masa di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tempoh masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tempoh yang lama, maka mereka dah lama tak dapat peringatan. Ghafilun, maksud ghafilun apa? Dari segi bahasa. Ghafilun ay innal qaumal arab ghafiluna 'anil iman wal rusydi. Mereka lalai, betul bagus, lalai daripada iman dan petunjuk. Wa 'anis syara'i wal ahkam. Mereka lalai daripada syariat dan hukum hakam. Kemudian Allah sebut haqqal qawlu ala aktsarihim. Haqqal qawlu maksudnya haqqa menjadi kenyataan, menjadi wajib. Al-qawlu kata-kata ala di atas kebanyakan mereka. Kata-kata ni apa? Maksudnya azab. Azab kepada orang kafir. Okey, azab pada orang kafir. Itu maksud kata-kata tu, maksudnya perkataan mengenai orang kafir ni kena azab. Ala aksirhim, ke atas kebanyakan mereka. Jadi nak tanya ibu ayah, orang Mekah banyak tak beriman pada Nabi? Sepanjang Nabi SAW di Mekah selama 13 tahun, ramai tak beriman? Tak, ramai yang beriman, sikit sangat.
Yang beriman pun kebanyakannya hamba abdi dan orang-orang miskin. Orang-orang yang berpengaruh tak ramai. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina, maksudnya tak ramai lah, tak ramai yang ada kedudukan. Kebanyakannya orang miskin. Okey. Jadi di Mekah kebanyakan mereka tidak beriman. Wahum man mata 'alal kufri wa asarra 'alaihi, iaitulah orang yang mati kufur. Bermakna ibunya orang Mekah ketika Nabi dah hijrah ke Madinah dalam perang Badar, kan, dalam perang Badar orang Islam di Madinah bergabung daripada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin daripada Mekah pergi Madinah, Ansar orang Madinah. Bergabung lawan dalam perang Badar. Lawan siapa ibu ya? Dalam perang Badar tu lawan siapa? Lawan orang Mekah lah. Lawan orang Mekah ni degil. Sampai sekarang sama ibu ya. Perasan tak? Sampai sekarang, kalau kita buat umrah, sama tak keadaan di Mekah dengan Madinah? Nak tanya ibu ya. Kalau kita buat umrah, mana tenang? Mekah ke Madinah? Yang tenang keadaan dia. Mana yang tenang? Kita pergi, mana yang tenang? Mekah ke Madinah? Mana yang kita tengok orangnya lembut, kemas, orangnya beradab di Madinah, kan? Di Madinah ni, ya Allah, kita masuk masjid dia pun tenang. Tapi masjid tak boleh duduk lama, kena tutup malam. Kan? Madinah sangat tenang. Mekah hiruk pikuk. Sampai sekarang hiruk pikuk Mekah tu. Pening saya kat Mekah nak jaga jemaah dan pening juga. Kan? Tapi kalau kat Madinah tenang je. Sampai sekarang. Pasal apa dekat Madinah, itu adalah keturunan para sahabat. Di Madinah sekarang, kebanyakannya keturunan para sahabat. Di Mekah sana, keturunan orang-orang kafir Quraisy ramai. Jadi walaupun dah Islam sekarang ni, tapi keturunan tu menyebabkan macam ada lagi dia punya PL orang Mekah lama tu ada. Kan, nampak kan? Jadi di Mekah kebanyakan mereka dulu tidak beriman. Sampai perang Badar pun mereka lawan Nabi dan para sahabat. Itu ya. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Tengok pula kalimah aghlala. Apa dia aghlala? Aghlala jamak kepada ghullun. Ghullun wa huwa ma tajma'u bihi al-yadu ila al-unuqi lit-ta'zib. Yadun maksudnya apa dia ghullun, aghlal, satu orang letakkan tangannya macam ni. Sekejap saya tunjuk Saya tunjuk sekejap. Okey, saya pusingkan kamera sekejap ni Rumah ni sepah tak sepah ni? Tak sepah tak apa. Okey, boy. Nampaklah saya ni pakai t-shirt je, panas. Cik boy macam ni. Bukan tak pergi jubah, panas. Ni boy macam ni. Ni tangan macam ni. Ini cuba masing-masing buat kat rumah. Buat kat rumah masing-masing macam ni. Kau tengok. Boleh tak tunduk kepala? Boleh tak? Kan? Tak boleh goyah ya. Macam ni cuba buat macam ni. Tundukkan kepala. Boleh tak? Payah kan? Inilah seolah-olah macam ni. Kelal ni macam ni. Diikat macam ni. Tak boleh nak tunduk. Bila macam ni nak tunduk tak boleh, bermakna dikiaskan mereka tak boleh tunduk pada, kalau tunduk, apa isyarat tunduk ibu ya? Siapa ibu happy? Ada kelas. Apa kalau satu orang setuju ibu ayah, apa dibuat? Sini kan, angguk kan? Angguk. Ya, betul. Tapi kalau dia buat macam ni, tangan, cuba angguk masing-masing. Boleh angguk tak? Tak boleh kan? Itulah dia aghlal. Okey, jamak. Mufradnya ghullun. Kalau ramai buat aghlal. Jelas tak semua ibu ayah? Okey, cukuplah ya. Jelas tak? Jelas ya? Alhamdulillah. Okey, ibu ayah, maaf ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu aghlal ni ya. Kemudian ilal azqan, tu azqan tu dagu-dagu lah. Azqan tu dagu. Muqmahun terengadah. Muqmahun maksudnya terengadah. Okey. Rafi'una ru'usahum la yastati'una khafdaha. Mereka terdongak kepada mereka, la yastati'una khafdaha. Tak mampu untuk menurunkan kepala. Pasal tu khafat. Khafdaha ni, apa dia i'rab bawah biasanya? Khafat kan? Khafat tu i'rab jar khafat. Khafat tu maksudnya tunduk bawah. Pasal tu dia panggil khafat, bawah. Tapi cuma khafat bukan maksudnya baris bawah. Khafat i'rab khafat. Tapi biasanya dengan baris bawah ya.
la yastati'una khafdaha. Dia senang kalau ibu ayah ada buku, kalau tak tengok ni saja, kalau ada kitab yang saya tu nanti, senang tulis terjemah kat tepi ni. Senang. Sekarang ni payah sikit nak tu kan, pasal ini dekat saya yang nampak. Kalau ibu-ibu dapat salin tak apa, payah nak salin ni. Kalau ada buku tu senang insya-Allah. Okey, setakat itu sajalah ibu ayah ya. Sebenarnya saya sakit mulut ni sebenarnya. Sakit gigi ni. Setakat itu boleh tak insya-Allah? Minggu depan kita masuk pada tafsiran ayat pertama. Ini belum tafsir ni. Ini bukan tafsir, ini baru dari segi bahasa saja. Belum tafsir lagi. Okey. Satu ibu ayah yang dirahmati Allah, saya bukan nak ni tapi saya rasa macam terpaksa sikit. Tengok ya handphone saya ni. Handphone saya ni daripada awal pagi tadi sampai sekarang macam ni je. Dia mati hidup balik macam ni. Jadi payah saya nak ni. Dia mati, lepas tu dia hidup balik macam ni. Dah rosak macam mana, dah try banyak kali tak boleh. Jadi katakanlah kalau handphone saya ni rosak, saya kena pakai handphone ni pasal handphone ni penting untuk mengajar semua. Ini kalau katakanlah rosak, saya buka peluang lah pada ibu-ibu siapa yang nak bantu saya untuk beli handphone ni. Saya tak mahal, saya target dalam RM500 je. Dalam RM500 tak payah beli handphone mahal pun, handphone biasa-biasa je. Yang penting boleh saya gunakan internet dia, sebagainya lah insya-Allah. Siapa nak bantu boleh bantu nanti secara WhatsApp saya. WhatsApp saya nombor ni dah tak boleh pakai. Kena pakai nombor Maxis saya tu. Okey, untuk kitab tu nanti saya akan iklankan. Bila dah siap saya akan iklankan, nak tahu berapa harga dia, iklankan dalam grup insya-Allah ibu ayah ya. Setakat ini saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Nombor handphone saya yang Maxis ni kejap. Nanti saya akan bagi tahu dekat grup. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alamin. Ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa